Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Berjumpa lagi dengan saya Cikgu Titi. Pada kali ini Cikgu akan bincangkan 2.3 iaitu sifat kimia dan saling pertukaran antara siri homolog. Untuk kali ini kita akan bincangkan tentang sifat kimia untuk alkena. Untuk standard pembelajaran, di akhir pembelajaran pada hari ini diharapkan semua pelajar dapat menghuraikan sifat kimia untuk alkena. Untuk sifat kimia alkena, seperti mana yang telah cikgu terangkan sebelum ini pelajar, kita tahu bahawa alkena ni adalah merupakan hidrokarbon tak tepu. Kerana ia mempunyai ikatan kovalen ganda 2 antara atom karbon dengan atom karbon yang lain, dua atom karbon. Jadi kat sini alkena ni secara kimianya adalah jika kita bandingkan dengan alkana adalah lebih reaktif. Kenapa? Kerana wujudnya atau kewujudan ikatan kovalen ganda 2 tadi antara dua atom karbon iaitu double bond tadi, karbon dengan karbon. Untuk sifat kimia alkana, kita dapat jelaskan melalui tindak balas. Ada 3 pelajar. Yang pertama adalah tindak balas pembakaran. Yang kedua tindak balas penambahan. Untuk tindak balas penambahan ni nanti akan ada pecahan lagi. Akan ada pecahannya lagi. Dan yang ketiga adalah tindak balas pempolimeran. Jika dibandingkan dengan sifat kimia alkana, sebelum ni cikgu dah terangkan, untuk alkana hanya ada 2 sahaja tindak balas, iaitu tindak balas pembakaran dan juga tindak balas penukar gantian. Tetapi untuk alkena tadi ada 3 jenis tindak balas. Kita akan lihat satu persatu. Untuk tindak balas yang pertama, iaitu tindak balas pembakaran. Untuk tindak balas pembakaran, alkena melalui tindak balas pembakaran sama seperti dengan alkana. Tetapi ada bezanya lah. Kita akan lihat untuk alkena, dia masih lagi boleh terbakar tetapi dengan lengkap. Di mana keadaan oksigen berlebihan, kita kata pembakaran adalah lengkap. Jadi apa hasilnya? Hasilnya kita akan dapat sama seperti alkana, iaitu karbon dioksida dan juga air. Tindak balas dengan oksigen menghasilkan CO2 dan juga H2O. Tetapi untuk pembakaran alkana ni, jika kita bandingkan dengan alkana yang sepadan, contoh cikgu ambil adalah etana. Kita bandingkan dengan alkena iaitu yang sepadan, etena. Kita bandingkan. Bila dibandingkan, didapati bahawa untuk tindak balas pembakaran, nyalaan untuk etena adalah lebih berjelaga. Maknanya dia mengeluarkan asap ataupun jelaga yang lebih banyak. Yang lebih berbanding dengan etana contohnya. Jadi kenapa kat sini? Kenapa boleh berlaku nyalaan untuk alkena adalah lebih berjelaga? Kerana peratus gisim untuk karbon. Nanti kita nak bandingkan. Nanti cikgu akan terangkan untuk pelajaran yang akan datang. Peratus gisim untuk karbon dalam alkena per molekul, per keseluruhan dengan molekul dia adalah lebih tinggi. Jika kita bandingkan dengan alkana. Itu menunjukkan bahawa nyalaannya adalah lebih berjelaga. Untuk persamaan kimia, dalam bentuk ayat, alkena tadi bertindak balas dengan oksigen, menghasilkan apa? Karbon dioksida dan air. Ini adalah persamaan untuk tindak balas pembakaran alkena. Di mana kita tahu bahawa alkena, formula untuk alkena adalah CnH2n. Bila bertindak balas dengan oksigen, dia akan menghasilkan karbon dioksida dan juga air. Dan untuk seimbangkan persamaan sama seperti yang cikgu ajar sebelum ni dalam alkana. Di mana kita kena seimbangkan satu persatu. Iaitu dimulakan dengan karbon. Kemudian kita seimbangkan hidrogen dan akhir sekali seimbangkan oksigen. Dan oksigen ini boleh ditulis dalam bentuk pecahan untuk kita seimbangkan dia punya persamaan kimia.
Jadi contoh kita ambil adalah pembakaran etena. Okey, etena adalah C2 Jadi gantikan N dengan 2, kita akan dapat C2H4. Okey, macam ni. And then tambah dengan oksigen, kita akan dapat karbon dioksida dan juga air. Jadi di sini pelajar perlu seimbangkan. Okey, perlu seimbangkan bilangan karbon dulu. Okey, ada 2. Okey, di sini ada 2. Okay, kemudian kita seimbangkan untuk karbon sebelah kanan. So, kita letak 2 di depan. Okay, untuk hidrogen ada 4. So, asal ada 2 hidrogen, letak 2 di depan hidrogen jadi 4. Okay, setelah itu kita lihat yang oksigen sebelah kanan. Okay, 2 darab 2 adalah 4. Okay, tambah dengan 2 darab 1 adalah 2. So, total oksigen sebelah kanan adalah 6. Jadi, untuk sebelah kiri dah ada 2. Kita akan letak 3 di depan supaya bilangannya akan jadi 6 juga. So, sudah seimbang. Okey, sama seperti yang cikgu ajar sebelum ini. Okey, jadi pelajar, cuba pelajar jawab latihan 26 modul. Okey, seterusnya untuk tindak balas penambahan. Okey, penambahan juga. Ini adalah tindak balas yang kedua untuk alkena. Okey, untuk tindak balas alkena, iaitu yang kedua adalah penambahan. Okey, untuk penambahan nanti akan ada pecahan lagi pelajar. Okey, tindak balas penambahan ni maksud dia tambah. Okey, tambah apa kita lihat di sini. Berlaku apabila atom lain ditambah pada setiap atom karbon. Okey, ditambah pada setiap atom karbon. Okey, pada ikatan ganda 2. Maknanya kat sini penambahan berlaku pada karbon double bond karbon. Okey, pada ikatan ganda 2 untuk alkena. Okey, untuk membentuk hasil ikatan kovalen tunggal. Okey, nanti bila kita pecahkan ikatan double bond ni, dia akan jadi single bond. Iaitu di sini kita boleh nampak C dengan C adalah satu ikatan tunggal. Okey, ikatan kovalen tunggal. Okey, contoh di sini kita boleh lihat kita ada double bond, carbon double bond. Okay, kita tindak balaskan dengan XY. Okay, apa yang berlaku adalah X akan, dia akan sambung dekat sini, dekat bahagian C, dekat di double bond. Jadi, apa yang berlaku adalah double bond ni tadi, dia akan putus menjadi single bond. Dan ikatan tadi akan membentuk dengan X dengan Y. So, daripada tak tepu, double bond tadi tak tepu, dia akan menjadi hidrokarbon tepu. Kat sini kita boleh nampak C dengan C ni adalah tidak tepu ikatan tunggal. Okey, jadi untuk tindak balas penambahan ada 5 pecahan pelajar. Okey, nak tambah dengan apa? Okey, tindak balas penambahan ni berlaku dengan apa? Okey, yang pertama sekali adalah kita akan tambahkan alkena dengan hidrogen. Jadi di sini untuk yang pertama, alkena akan tambah dengan hidrogen. Dan nama tindak balas ini adalah penghidrogenan. Okey, yang kedua, kita tambahkan alkena dengan halogen. Okey, halogen contohnya cikgu letak X2 lah. Okey, halogen di sini contoh yang boleh digunakan adalah klorin ataupun bromin. Dan nama tindak balas ini adalah penghalogenan. Okey, yang ketiga, kita tambahkan dia dengan hidrogen halida, iaitu HX. Okay. X di sini mewakili klorida ataupun bromida. Jadi HX mungkin adalah hidrogen klorida ataupun hidrogen bromida. Okay. Yang keempat, tindak balas alkena dengan air. Tetapi air di sini dalam bentuk steam atau wap. Okay, wap steam. Jadi, tindak balas yang keempat ni namanya adalah penghidratan. Okay, di mana kita akan tambahkan dengan air tadi tetapi dalam bentuk wap. Okay, dan yang terakhir sekali untuk tindak balas penambahan adalah tindak balas pengoksidaan. Okay, di mana untuk tindak balas yang kelima ni kita akan tambahkan dengan kalium manganat 7 berasid ke dalam alkena. Okay, untuk dia mengalami tindak balas pengoksidaan. Kita akan lihat satu persatu pelajar.
Okay, untuk yang pertama tadi, okay, tindak balas penambahan hidrogen. Kita tambahkan dengan apa tadi? Hidrogen, H2. Jadi apa yang berlaku? Okay, untuk alkena ini, okay, dia akan bertindak balas dengan hidrogen menghasilkan alkana. Ingat lagi tak tadi pelajar? Untuk tindak balas penambahan, double bond dia akan tukar jadi single bond. So, daripada alkana, tukar kepada alkena, tukar kepada alkana. Okay, tetapi yang sepadan lah. Yang sepadan. Okay, contohnya, kalau kita ada etena, dia akan menghasilkan etana. Itu contoh. Okay, jadi, keadaan yang diperlukan, okay, kita ada faktor atau keadaan syarat dia lah. Okay, untuk tindak balas penambahan hidrogen ni pelajar, suhunya mestilah pada 180 degree Celsius. Dan makin yang digunakan sama ada kita boleh ambil nikel ataupun platinum. Okay, Ni iaitu nikel ataupun PT iaitu platinum. Okay, mesti ada dua syarat ini atau dua keadaan ini barulah tindak balas penambahan hidrogen boleh berlaku. Okay, untuk persamaan kimia, okay, alkena tadi dalam bentuk ayat bertindak balas dengan gas hidrogen menghasilkan alkana. Okay, di sini kena ingat penghasilan adalah dapat hasil yang sepadan, alkana yang sepadan dengan alkena. Contoh, kalau kita guna etena, nanti hasilnya lah kita akan dapat etana yang sepadan. Kita akan dapat etana jika tindak balas dengan hidrogen. Jadi formula ARM dia, kita ada etena iaitu CnH2n tambah dengan hidrogen H2. Okay, dalam keadaan makin sama ada platinum atau nikel, suhu 180, dia akan menghasilkan, okay, ini adalah alkana. Formula ARM untuk alkana ialah CnH2n tambah 2. Contoh, kita ada etena, okay, yang bertindak balas dengan hidrogen. Jadi ini adalah dia punya persamaan lah. Iaitu C2H4, ini adalah etena, tambah dengan H2, hidrogen. Pelajar akan dapat etana. Okay, ini adalah etana. Okay, jadi bagaimana kita nak lukiskan dia punya formula struktur? Okay, berikut adalah kita lukiskan dia punya formula struktur. Okay, lukiskan. Okay, nampak di sini ada double bond. Okay, ini untuk etena ada double bond. Ikatan kovalen ganda 2. Tambahkan dengan hidrogen. Jadi apa yang berlaku adalah hidrogen akan dia akan pergi kepada karbon yang ini. Jadi ikatan ganda 2 ni akan putus untuk terikat dengan hidrogen tadi pelajar. Jadi kat sini dah jadi satu ikatan kovalen tunggal tadi. Okay, satu ikatan tunggal atau ikatan kovalen satu tunggal. Dan namanya adalah etana. Okay, begitu juga katalah nak ambil alkena lain. Contohnya seperti propena. Okay, agak-agaknya apa hasil yang kita akan dapat kalau propena kita tindak balaskan dengan hidrogen. So, pelajar akan dapat alkana yang sepadan dengan nama ini. Okay, iaitu propana. Kita akan dapat propana. Okey pelajar. Okay, cuba pelajar jawab latihan modul 27, 28 dan 29. Ini adalah latihan 27. Okey, latihan modul 28 dan latihan modul 29. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang kedua. Tindak balas penambahan yang kedua adalah penambahan halogen. Iaitu kita tambahkan alkena dengan halogen. Maafkan cikgu, X2. X2 ni sama ada dia adalah klorin ataupun bromin. Okay, untuk tindak balas penambahan dengan halogen, jadi alkena ni dia akan bertindak balas dengan halogen tadi sama ada klorin atau bromin pada suhu bilik. Dan dia akan menghasilkan dihaloalkana. Kita akan dapat hasilnya adalah dihaloalkana atau dihaloalkana. Di mana untuk pemerhatian, apa yang akan kita dapat perhatikan adalah air klorin tadi yang asalnya adalah larutan berwarna kuning,
dia akan bertukar menjadi tidak berwarna. Okey, larutan itu menjadi tidak berwarna atau kita kata dinyahwarnakan. Warna kuning untuk air klorin akan dinyahwarnakan, dan jika kita gunakan bromin pula, tidak balaskan dengan alkena. Okey, asal adalah warna perang. Untuk bromin warna perang. Okey, larutan perang tadi akan menjadi tidak berwarna. Okey, atau kita kata dinyahwarnakan. Jadi di sini dalam bentuk ayat, okey, persamaan kimia dia adalah alkena bertindak balas dengan halogen. Tadi sama ada klorin ataupun bromin menghasilkan di ataupun dihaloalkana. Ada di kat depan. Kenapa ada di? Kita akan lihat di tu maksudnya apa. Di ni maksudnya dua lah. Okey, ada dua lah. Dua atom. Okay, dua atom untuk halogen tadi ada pecahan nanti bila dia bertindak balas. Okay, contoh CnH2n ni apa? Alkena. Formula untuk alkena. Kita tambahkan dengan X2. Okay, X ini apa? X2 ni sama ada Br2 ataupun Cl2 lah. Okay, ini adalah halogen. Dan apa yang berlaku? Kita akan dapat CnH2n. Okay, CnH2n. Dan kita akan tambahkan dengan X2 tadi. Okay. Di mana untuk contoh kita ada etena dan bromin contohnya. Etena bertindak balas dengan bromin. Okey, so apa yang berlaku adalah etena C2H4 tambah Br2 bromin. Okay, pelajar akan dapat C2H4 Br2 ikut formula yang diberikan. Okey, ini adalah formula struktur lah. Okay, kita nampak di sini etena ada double bond. Okay, bromin di sini ada dua atom dalam ni. Jadi bromin ni, molekul ini akan dipecahkan menjadi satu-satu pergi kepada diserang pada ikatan ganda dua tadi. Jadi dia akan pecahkan, double bond akan pecah menjadi single bond. Okey, dan kita akan dapati bromin tadi ada dua lah. Atom tadi akan terikat dengan satu karbon dan satu karbon yang lain pada double bond tadi. Dan double bond tu dah jadi ikatan tunggal. Okay, jadi ada berapakah bromin? Kita ada 1, 2. Jadi sebenarnya kenapa nama dia di? Di itu bermaksud dua lah. Dihalo tu maksudnya halo adalah bromin, kita tukar kepada bromo. Kalau klorin dia akan tukar kloro. Jadi 1, 2 merujuk kepada pada karbon pertama dan pada karbon yang kedua. Bromin tu terikat pada karbon pertama dan kedua. So kita letak 1, 2 dibromoetana. Okay, kenapa etana? Dia mesti sepadan dengan alkena tadi. Kalau kita guna etena, jadi dia akan dapat etena dekat belakang. So hasilnya apa? 1, 2 dibromoetana. Okey, ini dia punya macam mana kita lukiskan formula struktur. Jadi kalau kita guna bromin, pemerhatian yang kita boleh dapati adalah asal bromin adalah warna perang. Kan? Okey, warna perang. Jadi apa yang berlaku tadi? Warna perang tadi akan menjadi tidak berwarna. Okey, ataupun kita kata dinyahwarnakan. Jadi cuba pelajar jawab latihan modul 30 dan 31. Ini latihan 30. Okey, dan ini pula adalah latihan 31. Okey, untuk tindak balas penambahan yang ketiga, kita akan tindak balaskan alkena dengan hidrogen halida. Okey, hidrogen halida dalam bentuk, contoh sini adalah HX. Okey, jadi sama ada HBr, hidrogen bromida, ataupun HCl, hidrogen klorida. Okey, untuk alkena tadi, dia akan bertindak balas dengan hidrogen halida tadi, HX. Contoh apa tadi? Hidrogen klorida atau hidrogen bromida pada suhu bilik menghasilkan haloalkana. Ini ada beza tadi pelajar. Kalau tadi kita dapat dihaloalkana, tetapi yang ini tak ada di, tak ada apa-apa, ada halo je. Maksudnya di sini ada satu je lah. Satu je. Halogen tu atomnya ada satu je. Haloalkana. Kita akan lihat nanti. Contoh kita ada gas etena. Okay, campuran gas gas etena dan gas hidrogen klorida HCl. Okay, pada suhu bilik, okay, dia akan menghasilkan haloalkana tadi kan. Sebab kita guna klorida, so kita akan dapat
kloroetana. Etana. Nampak tak? Ini etena. Okey. So, alkena bertindak balas dengan hidrogen halida iaitu HX tadi menghasilkan haloalkana. Okay, ini adalah persamaan untuk alkena. Okay, persamaan dia, formula dia CnH2n. Okay, tambah dengan HX tadi. HX ni boleh jadi HCl atau HBr tadilah. Okay, mana-mana satu. Dan kita akan dapat hasilnya adalah CnH2n tambah 1X. Okay, H2n tambah 1X. Okay, jadi di sini apa yang berlaku adalah kita ada double bond. Ni contoh etena dengan hidrogen bromida. Pelajar gantikan sahaja dalam formula persamaan ini. Kita akan dapat hasilnya adalah C2H5Br. Inilah namanya adalah bromoetana. Okay. Jadi ikatan double bond di sini kita tindak balaskan dengan hidrogen bromida. Jadi macam tadilah dia akan menyerang kat sini. Okey. Dan setiap satu karbon tadi akan terikat. Okey, double bond tadi akan pecah menjadi single bond dan pecah. Yang pecah tadi satu tu akan ikat hidrogen dan satu lagi akan mengikat bromin. Okay, jadi pelajar dekat sini kita ada satu je bromin, satu je bromin. Okay, yang mengikat, yang terikat dengan karbon. So, namanya adalah bromoetana. Okey, kalau kata kita gunakan hidrogen klorida dengan etena, kita akan dapat kloroetana. Jadi, cuba jawab latihan 33 modul. Soalan ini pelajar cuba jawab. Okay, seterusnya kita pergi pada yang keempat. Penambahan air. Okay, penambahan air iaitu H2O lah atau nama tindak balas ini adalah penghidratan. Okay, penghidratan. Jadi alkena akan bertindak balas dengan air tetapi dalam bentuk steam. Steam di sini adalah wap lah, wap air. Okay, wap air. Jadi apa hasilnya? Kita akan dapat alkohol pelajar. Okay, kita akan dapat alkohol. Jadi ada 3 keadaan atau faktor yang diperlukan di mana suhunya mestilah 300 degree Celsius, tekanan adalah 60 atmosfer dan mangkin yang digunakan adalah asid fosforik. Ini 3 keadaan ataupun faktor yang diperlukan untuk tindak balas penghidratan. Okay, di mana hasilnya tadi adalah alkohol pelajar. Alkena tambah dengan air dalam bentuk steam atau wap air. Kita akan dapat hasilnya adalah alkohol. Jadi persamaan adalah CnH2n tadi iaitu alkena. Tambahkan dengan H2O dan ini adalah dia punya keadaan tadilah. Asid fosforik dia punya mangkin, suhu 300 degree Celsius, tekanan 60 atmosfer. Jadi pelajar akan dapat hasilnya adalah alkohol iaitu CnH2n tambah 1OH. Jadi contoh kita ada etena yang bertindak balas dengan air iaitu steam. Okay, pelajar akan dapat persamaan kimia seperti ini. C2H4 tambah H2O. Ini dia punya keadaan tadi. Dan kita akan dapat alkohol iaitu C2H5OH. Dan nama dia adalah etanol. Jadi untuk lukiskan formula struktur adalah seperti ini. Okay, di mana tadi kita ada double bond seperti sebelum-sebelum ni dia akan serang ataupun ikatan yang akan putus adalah pada double bond. Kita ada H2O iaitu H dengan OH. Okay, jadi dia akan pergi sinilah. Jadi OH pun pergi sini. Okay, double bond yang akan pecah. So dia akan mengikat hidrogen dan satu lagi lengan karbon dengan OH. Okay, ingat pelajar. Sambungan antara C adalah dengan O bukannya dengan H. Okay, jadi di sini ada single bond. Double bond telah pecah. Okay, telah diputuskan menjadi ikatan tunggal. Jadi apa nama struktur ini? Okay, nama tadi adalah etanol. Dan ini adalah etena lah. Okay, etena tindak balas dengan steam. Pelajar akan dapat etanol. Jadi keadaan ini, 3 keadaan ini pelajar kena ingat. Okay, jadi, cuba jawab latihan 32 modul. Ini adalah soalannya.
Cuba pelajar lengkapkan dan jawab. Okay, kita pergi kepada tindak balas penambahan yang terakhir untuk penambahan, iaitu yang kelima, tindak balas penambahan pengoksidaan. Okay, pengoksidaan, di mana kat sini tindak balas ini dia guna larutan kalium manganat 7 berasid. Okay, jika kita imbas kembali, kita dah belajar bahawa larutan kalium manganat 7 berasid warnanya adalah ungu atau purple. Okay, larutan ini berwarna ungu. Jadi, alkena ni dia akan bertindak balas dengan larutan kalium manganat 7 berasid yang berwarna purple ini, di mana larutan ini bertindak sebagai ejen pengoksidaan ataupun mangkinlah. Okay, untuk kita dapatkan hasilnya adalah sebatian diol. Okay, diol di sini merujuk kepada di. Di maksudnya 2. Ol di sini adalah kumpulan berfungsi untuk alkohol. Okey, iaitu hidroksil. Okey. OH lah. Okey. Hidroksil punya kumpulan berfungsi ataupun OH kat sini. Ada 2 OH yang akan terbentuk nanti. Kita kata diol. Okey, di adalah 2. Okey, ol tadi asal daripada alkohol. Ol kat belakang, OH tadi kumpulan berfungsinya. Okey, jadi pelajar, simbol O dalam persamaan kimia, kita ada alkena, tambahkan dengan air tadi. Okey, dan kita tambahkan dengan ejen pengoksidaan. Okay, ejen pengoksidaan ini kita boleh letak dalam simbol bracket, letak O besar macam ni. Okey, di mana simbol O ni, bracket ni, buka bracket dengan tutup bracket ini mewakili bahan yang melepaskan oksigen yang dihasilkan daripada larutan kalium manganat 7 berasid tadi pelajar. Jadi kita akan letak untuk persamaan amnya adalah CnH2n untuk alkena tambah dengan H2O iaitu air tadi. Okey, tindak balas dia, dan tambah dengan di sini tambah dengan simbol tadi. Buka bracket, tutup bracket O tadi. Dan kita akan dapat hasilnya adalah sebatian diol, iaitu formula am dia adalah CnH2n. Okay, dekat belakang ni letakkan OH, tutup bracket 2. 2 mewakili diol tadi. Okey, jadi contoh di sini adalah tindak balas antara etena dan air. Air dan juga kita tambahkan dengan kalium manganat 7 berasid. Okay, untuk tindak balas ini, 2 kumpulan hidroksil ini ditambah kepada ikatan ganda 2 sebenarnya. Sebab itulah dapat diol tadi. Dan kita tahu bahawa warna asal adalah ungu. Okay, untuk larutan kalium manganat 7 berasid. Dan dalam tindak balas ini, larutan tadi, pada akhir tindak balas dia akan menjadi tidak berwarna. Ungu kepada tidak berwarna, atau kita kata warna ungu tadi tu telah dinyah warnakan. Jadi untuk etena C2H4 tambah H2O tambah dengan yang ni tadi mewakili simbol tadi. Dan kita akan dapat C2H4OH2. Okey, boleh nampak di belakang OH2. Jadi bila lukiskan formula struktur, kita dapat macam ni lah. Kita ada double bond. Okey, ini adalah yang tadi O tadi ni, satu O tadi ni, dia akan bersama dengan OH yang ini. H yang ini. Jadi kita akan dapat OH. Jadi ikatan akan putus double bond tadi akan putus. Jadi satu OH akan pergi pada satu karbon. Satu lagi OH akan terikat pada satu lagi karbon. Dan ikatan double bond tadi akan jadi single. Pelajar akan dapat di sini ada 2 kumpulan hidroksil. Dan kita sebut 2 tu sebagai di. Jadi nama asal dia adalah, ini adalah etena. Kita akan dapat, dah jadi single bond So etan, okay. Dan letakkan 1, 2. 1, 2 merujuk kepada karbon 1 pada karbon nombor 2. Okay, OH tu pada karbon nombor 1 dan karbon nombor 2. And then belakang tulis diol atau diol. Okay, jadi pelajar cuba jawab latihan 34 dan 35 modul. Ini adalah soalan latihan 34. Manakala yang ni pula adalah soalan latihan 35.
Okey, cuba jawab dan lengkap. Okey pelajar, okey, untuk tindak balas yang terakhir untuk menunjukkan sifat kimia untuk alkena adalah tindak balas pempolimeran penambahan. Okay, jadi di sini ada dua istilah yang pelajar kena tahu. Untuk yang pertama sekali, molekul-molekul kecil alkena akan bergabung membentuk molekul rantai panjang yang kita panggil sebagai polimer. Maknanya contohnya kita ada satu etena combine dengan satu lagi etena yang lain. Jadi dalam rantai yang panjang dia punya gabungan tu sangat panjang. Jadi bila dia menjadi panjang, namanya adalah kita panggil polimer. Jadi satu unit asas tadi, molekul-molekul yang kecil alkena tadi kita sebut sebagai monomer. Kalau satu adalah monomer, kalau panjang kita panggil polimer. Jadi ini adalah pempolimeran penambahan. Di tindak balas monomer alkena ini menjadi polimer tadi. Maknanya daripada monomer, saya tulis mono kepada polimer. Kita kata nama tindak balas ini adalah pempolimeran penambahan. Contoh di sini etena, kita ada etena. Dia akan mengalami tindak balas pempolimeran penambahan iaitu pada suhu 200 degree Celsius dan tekanan 1200 atmosfer. Dan dia akan menghasilkan politena. Daripada etena, dia mengalami pempolimeran penambahan tadi. Kita akan dapat hasil namanya adalah politena. Contoh tadi monomer akan mengalami pempolimeran penambahan. Hasilnya adalah polimer. Pelajar kena ingatlah monomer tu adalah unit asas dia. Manakala untuk polimer adalah rantai panjang. Jadi ini adalah persamaan untuk tindak balas ini di mana pelajar, contoh saya ambil CnH2n ni adalah alkena. Jadi kenapa letak N kat depan? N kat depan tu mewakili berapa banyakkah etena yang bergabung. Contohnya satu etena combine dengan satu etena yang lain sehingga menjadi satu rantai yang sangat panjang. Contohnya seperti katalah ada 12 etena tadi. Dia combine. Jadi sini N ini mewakili bilangan untuk monomer itu. Berapa banyak monomer yang digabungkan supaya menjadi rantai yang panjang. Jadi apa yang berlaku adalah double bond tadi akan pecah. Double bond. Cuba lihat di sini double bond ini akan pecah. Dan dia akan membentuk ikatan single. Di sini adalah dia punya pecahan tadi. Dan kita letakkan bracket pelajar. Kita akan letakkan bracket. Sini letakkan single bond. Dan kita letakkan N mewakili berapa banyakkah yang sambungan untuk polimer itu. Kita tak lukiskan semualah. Kita letakkan. Yang ni yang putus tadi letak di tepi. And then kita letakkan single bond di tengah-tengah. Tadi dah putus. Ikatan yang putus tadi akan pergi tepi. And then letak bracket. Bracket ni mewakili nanti kita nak letak N. Berapakah N? Ini adalah integer yang nilainya sangat besar. Jadi kita just letak N sahaja. Jadi contoh kita ada di sini adalah untuk untuk pempolimeran etena tadi. Jadi contoh kita ada berapa set etena? 1, 2, 3. Contoh, ini contoh sajalah kan. Ada 3 ditambahkan. Jadi apa yang berlaku adalah dia putus ini putus, yang ni putus, yang ni putus. So dia akan jadi ikatan tu bersambung di tepinya. Tepi tadi belajar. Jadi kita letakkan di sini dapatlah politena. Dapatlah politena. Jika pelajar tak nak lukiskan semua sekali, cara lukis dia tadi kita ambil satu je. Letak bracket and then letak N di tepi. Jadi kita akan lihat nanti contoh pelajar cuba jawab 36.1 dan 36.2. Ini contoh modul, cuba lihat muka surat 112. Kita ada etena, ada N monomer ni, propena. Propena ni untuk yang ikatan double bond ni kita letak dekat sini. Yang lain tu kita letakkan di bahagian atas atau bawah. Jadi propena ada 3 karbon. So karbon yang ketiga tadi tu kita letak di sinilah. Dan kita letak N. Yang ketiga ni kita ada vinyl klorida. Ini namanya vinyl klorida. Ada satu klorida di sini. Jadi apa hasil polimer yang terbentuk?
kita akan lukiskan balik je yang ini. Cuma putuskan ikatan. Okay, akan jadi tangan di tepi. Nampak tak? Okay, single bond. And then, dia akan dapat dua tangan ni. Buat bracket letak N. So, nama dia adalah polytena. Okay, yang kedua, propena tadi. Kita lukis benda yang sama pelajar. Okay, yang ni double bond ni kita putuskan dapat single. Lagi tepi tu, tangan dia akan jadi pecah pada dua lah. Macam ni. Dan letak bracket, letak N. Okay, apa nama dia? Polypropena. Dan akhir sekali sama juga. Lukis semula tetapi yang ini dah jadi single bond. Dan pecahan tadi akan ada di tepi dia. Letak bracket and then letak N. So, nama dia adalah polyvinyl chlorida. Okay, jadi pelajar cuba jawab latihan 36.1 dan latihan 36.2. Okay, seterusnya, cuba pelajar buat aktiviti 2I okay, untuk nombor 1 dan nombor 2. Okay, cikgu akan bincangkan nanti pada pelajaran yang akan datang. Okay, sehingga berjumpa lagi. Okay, terima kasih.